Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita ada satu ataupun dua berita yang agak menarik juga, iaitu yang pertama sekali ni ialah mengenai satu benda yang kita duk sebut sekarang, iaitu anjakan yang paling penting yang perlu dilakukan oleh syarikat-syarikat kereta tradisional sekarang ialah bukan kejuruteraan produk itu sendiri, tetapi ialah kejuruteraan keuangan. Ini sebab akan berlaku banyak aset-aset terkandas di masa depan. Di Eropah saja, menurut satu kajian, lebih 240 bilion aset industri otomotif dijangka akan terkandas. Dan sebab itu perlu dilakukan satu kejuruteraan keuangan supaya syarikat-syarikat ini tidak menanggung beban yang terlalu banyak dalam dia punya apa orang panggil balance sheet dia lah. Jadi ini salah satu benda yang sedang berlaku, di mana kita lihat bagaimana Ford telah memecahkan dia punya operasi menjadi dua bisnes yang berasingan, iaitu bisnes ICE dan bisnes EV. Geely juga sudah melakukan perkara yang sama. Dia dah ada jenama-jenama asing iaitu untuk yang ICE. Dan kini kita mendengar bahawa Renault juga sedang memikirkan bagaimana nak mengasingkan bisnes ICE dia, dan ada berita yang dilakukan dalam Bloomberg yang mengatakan bahawa mereka sedang memikirkan bagaimana cara untuk mengasingkan bisnes ICE mereka bersama dengan Geely. Ini kerana mereka perlu memikirkan bagaimana cara untuk meletakkan semua bisnes-bisnes yang dikatakan sunset industry ini dalam satu buku yang lain, dan bisnes-bisnes baru iaitu bisnes EV dalam buku yang lagi satu. Kerana kalau dua ni bercampur, nanti dia lah macam orang kata nila setitik rosak susu sebelanga kan. Jadi nak asingkan susu yang elok dengan susu yang tak apa nak elok ni letak asing-asing. Benda ni perlu dilakukan. Ini kerana kejuruteraan keuangan inilah yang akan menentukan saya rasa kejayaan syarikat ni di masa depan nanti, pasal beban tanggungan aset terkandas ni akan berlaku sangat-sangat cepat dan jumlahnya sangat-sangat besar. Dan sebenarnya Renault sudah pun mengadakan satu kerjasama dengan Geely untuk memasuki pasaran Korea Selatan lah, di mana mereka akan buat joint venture untuk situ. Dan jadi tak pelik lah jika mereka tengah memikirkan bagaimana cara untuk melakukan ini. Dan untuk mendapatkan dana, Renault juga dikatakan oleh Bloomberg akan menjual pegangannya dalam Nissan untuk mendapatkan tunai untuk melakukan R&D untuk kereta-kereta elektrik di masa depan. So perbelanjaan untuk kereta elektrik ini dah nampaknya tidak boleh dielakkan sampai sanggup Renault dengan Nissan Alliance itu dibina sekian lama dan dijaga untuk menjadikan satu jenama yang agak besar juga, dan kini mereka sanggup melepaskan pegangan tersebutlah demi untuk masa depan. Dan saya kira ini satu langkah yang sangat penting yang sedang dilakukan oleh Renault, dan saya percaya akan lebih banyak lagi syarikat yang akan memisahkan operasi mereka. Walaupun syarikat-syarikat yang sekarang kata mungkin mereka tidak akan memisahkan operasi, saya percaya mereka akan terpaksa memisahkan operasi mereka. Ini akan berlaku dalam tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang lah. Dan kedua berita yang penting, Audi menyatakan bahawa mereka mahu melihat insentif untuk PHEV ditarik balik. Wah, ini terkejut pasal the Germans are among the biggest players in terms of plug-in hybrid ni. The Europeans lah, banyak jenama-jenama ni ada plug-in hybrid. BMW pun banyak jual plug-in hybrid kat Malaysia, sama macam Mercedes-Benz. Audi tak jual di Malaysia banyak sangat, tapi di Eropah tiga jenama besar Jerman ni memang menguasai ruang pasaran plug-in hybrid sebenarnya, termasuklah Volvo dan beberapa lagi jenama Eropah. Tapi jenama premium Jerman ni memang antara yang terbesar. Tapi jadi agak pelik juga mungkin kita kata kenapa dia orang nak hentikan plug-in hybrid punya insentif. Senang cerita dia, macam saya duk cakap sekarang, di Malaysia kita perlu ada tarikh akhir penjualan ICE. Di Eropah dia orang juga perlu ada satu definitive polisi yang tidak lagi menggalakkan teknologi-teknologi lain, so fokus kepada satu teknologi saja. Fokus ni sangat-sangat penting kerana anjakan ni sangat-sangat mahal dan satu anjakan yang besar. Jadi pihak kerajaan kena memberi satu petanda yang mereka mahu fokus kepada satu saja teknologi untuk membantu mereka fokus ke arah itu. Tapi maksudnya di sini ialah zero emission lah. Dia tak kira lah nak buat hydrogen kan, nak buat apa kan, tapi zero emission, tak ada lagi stop gap punya measure. Dan I think if they start doing like that, dan syarikat-syarikat lain kalau suara-suara daripada dalam Eropah sendiri sudah meminta EU untuk melakukan begitu, maka syarikat-syarikat lain yang di luar juga akan melihat dan merasa biar macam mana keadaan kita ni kan, kalau PHEV juga tidak akan lepas. Nama ni tak pelik pun mengikut kalau kita dengar cakap Audi ni, kerana kalau kita tengok Euro 7 punya testing protokol, PHEV semua tak lepas. PHEV semua tak akan lepas. Kerana PHEV ni banyak kajian telah dilakukan menunjukkan bahawa sebenarnya bila ada PHEV disebabkan tidak ada compelling reason untuk charge, sebab you boleh just jalan pakai enjin ICE, banyak owner yang tidak mengecharge kereta mereka. Mereka yang mengecharge kereta akan dapat tahu bahawa kalau you pakai PHEV, mungkin setiap
6 minggu 2 bulan isi minyak. Pasal kebanyakan kita gunakan bateri yang kecil tu pun dah cukup dah untuk 30 km, dah cukup pergi dan balik kerja, sampai tempat office boleh charge lagi dan balik pun charge lagi. Dan memang ada pengalaman kawan-kawan kita di sini pun, kalau yang mana rajin charge memang bolehlah sebulan setengah 2 bulan tak payah isi minyak. Tapi kalau tak charge, dan dia punya beban tenaga pada enjin IC itu adalah lebih teruk, kerana dia nak kena bawa elektrik motor dan juga bateri. Jadi pencemaran yang dihasilkan oleh PHEV bila tidak di-charge adalah lebih teruk daripada kereta-kereta biasa. Dan oleh sebab itulah EU ataupun Kesatuan Eropah sudah mula memikirkan kembali cara protokol untuk menguji PHEV ni, dan juga data yang akan diterima. Maksudnya dia tak boleh terima data testing saja, dia nak tengok real life ni application. So kalau dia tengok kata mungkin hanya ada 15% saja orang yang mengecharge, dan dia kena factor balik benda tu lah, dan olah balik dia punya kadar pencemaran yang sebenar. Jadi ini adalah dua berita besar yang saya dapati hari ini, dan saya rasa ini menunjukkan bahawa lebih banyak industri syarikat kereta mula lebih fokus kepada masa depan dan menerima hakikat bahawa mereka tidak ada pilihan lain. Dan oleh itu kita di Malaysia ni, saya dapat satu saja sekarang buat masa ni, ketua industri yang mengatakan kita perlu ada tarikh akhir penjualan ICE, iaitu daripada Bermas, Datuk Ben Yeo. Kalau awak nak tengok, saya bagi link dekat atas ni. Kalau tidak pun awak cari berita mengenai Mazda MX-30 dekat kita punya channel, akan keluar statement tersebut. Dan inilah satu statement yang agak berani daripada Bermas, tapi sebenarnya bukan berani. Sebenarnya itulah statement yang paling diperlukan oleh industri otomotif. Industri otomotif perlu bersatu suara untuk meminta kerajaan Malaysia menetapkan satu tarikh akhir penjualan. Kerana dengan adanya tarikh akhir penjualan ini boleh memudahkan perancangan. Ia tidak bermakna benda akan menjadi lebih mudah, tetapi dalam segi perancangan at least nampak lebih jelas, dan kita nak tahulah di mana kesukarannya dan apa yang perlu dilakukan, banyak mana wang perlu dileburkan dan bila, untuk memastikan anjakan kita ke dunia elektrik ini adalah berlaku dengan lebih lancar. Okey, sampai situ je video kita hari ini, pendek. Kalau awak suka dan bermanfaat, tolong kongsikan dengan kawan-kawan dan tekan butang like tu. Yang penting sekali, tekan juga butang subscribe pasal ramai lagi yang belum berlanggan, dan tekan butang loceng supaya tak ketinggalan. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.